Ini pun datang dulu ke Nabi pun macam tu, merapatkan kedua lututnya, wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, kemudian dia meletakkan kedua tapak tangannya ke atas kedua pahanya. Dia sebut fakhidaihi. Ha belakang tu siapa? Nabi ke dia? Ulama kata, sebahagian ulama haji kata, dia letak tangannya di atas paha dia sendiri. Sebab ada orang Arab, kalau tengok orang Arab, cuba kita pergi negara Arab, kita pegang lutut dia, pegang dia punya paha dia. Paha ni kan aurat, betul tak? Jadi pegang paha, pegang punggung, memang kena Arab ni dia bagi ya. Arab punya perangai jangan pegang antara pusat ke lutut, jangan pegang. Kita rapat baik dengan dia, dia akan rasa kita dia macam kau ni apa ni? Kiri ke apa? Kita pegang paha dia tak boleh. Sebab tu ulama-ulama, sebahagian ulama hadis kata dia laki-laki ni letak atas paha dia sendiri. Tapi Imam An-Nasa'i dalam satu riwayatnya dia kata fa'asnada apa ni? Wada'a kaffaihi ala fakhidaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia letak tangan dia atas paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Soalan satu. Wallahu a'lam. Mungkin juga dia pegang lutut paha Nabi, tak apa, sebab dia rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat pun pelik. Orang lain tak berani buat, dia berani buat macam tu. Dalam masuk majlis, dalam sampai jumpa Nabi, dalam duduk Nabi, dia pegang paha Nabi pula. Tapi tetap sahabat tak kata apa. Kemudian dia kata, dia pun berkata, ya Muhammad akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, bagi tahu aku tentang Islam. Lagi sahabat pelik, sebab sama-sama dia takkan panggil Nabi itu dengan nama Muhammad. Dia akan panggil apa? Ya Nabi Allah, ya Rasulullah, ya Abul Qasim, nama-nama yang hormat. Ya, mana kita pula kalau ayah kita takkan panggil Tapa. Kalau kita nama ayah kita nama Burhan. Burhan, minta dia belanja sikit. Tak payah ayah kita, pakcik kita pun tak payah. Omar. Ada kita pakcik kita nama Omar. Ni aku nak duit. Kita takkan panggil orang-orang yang kita hormat dengan panggil nama. So orang ini dia datang, dia kata Muhammad, ya Muhammad, wahai Muhammad. Biasa yang buat panggil ini orang Badui, orang yang Madinah takkan buat begitu, kecuali orang munafik. Tapi yang ini dia rapat dengan Nabi. Ini bukan saja orang. Dia panggil nama, wahai Muhammad, beritahu aku tentang Islam. Ya. Lalu Nabi SAW kata, al-Islam anta syahada an la ilaha illallah, wa anni rasul, wa anna Muhammad Rasulullah, wa tuqima as-salat, wa tu'ti az-zakat, wa tasum Ramadan, wa tahujjat bait in istata'ta ilaihi sabila. Islam itu ialah engkau bersaksi bahawa tiada Tuhan yang sebenar-benar melainkan Allah, dan Muhammad itu adalah Rasul Allah. Engkau mendirikan solat, engkau mengeluarkan zakat, engkau puasa bulan Ramadan, dan mengerjakan haji kiranya engkau mampu sampai kepadanya. Jadi para ulama memahami hadis ini berlaku selepas peristiwa Fathu Mekah dan selepas mana-mana difardukan haji. Kalau ada hadis yang lain kita jumpa, ada sebahagian orang tanya tentang Nabi, kepada Nabi SAW pasal agama. Nabi kata solat, lepas tu dia tanya hal alayya ghayruha, adakah aku kena buat lain pada itu? Dia kata la illa an tatawwu, kau tak ada solat yang fardu lima waktu, yang lain tak ada kecuali kau nak buat sukarela jadi sunat. Lepas tu Nabi cakap zakat, lepas tu dia tanya hal alayya ghayruha, adakah aku kena buat lain pada yang itu? Dia kata illa an tatawwu, sedekah. Iaitu kalau kau tak ada zakat, lepas keluar zakat, ada harta yang lain pun sedekah. Lepas tu dia kata la azidu wa la anqus, aku tak mau tambah, aku tak mau kurang, aku nak buat ni je. Lalu dia pergi, dia pergi meninggalkan Nabi SAW. Fa'atbara, dia pergi, dia meninggalkan membelakangi Nabi, dia pergi. Lalu Nabi kata apa? Aflaha in sadaqah. Satu riwayat kata dakhala jannah in sadaqah. Kenapa dalam hadis yang Nabi jamin orang ni masuk syurga kalau dia solat dan keluarkan zakat? Sebagian ulama kata masa tu baru Nabi mula-mula hijrah, belum diwajibkan puasa Ramadan. Puasa Ramadan pada tahun kedua hijrah, dan haji lepas tahun 8, tahun 9 baru diwajibkan haji.
Jadi kita faham hadis yang kita baca ni lepas daripada pembukaan Kota Mekah dan lepas diwajibkan haji, makna Nabi SAW sebutkan kelima-lima rukun Islam. Itu makna Islam. Lalu lelaki itu kata, ya, sadaqta, benarlah engkau, ya, betul-betul. Kata para sahabat, yaitu Umar bin Khattab, ajibna lahu yas'alu wa yusaddiqu. Kami rasa pelik, dia tanya soalan, lepas tu dia tak jawab betul. Yas'alu wa yusaddiqu. Dia yang tanya soalan, lepas tu dia pula jawab betul. Benar engkau. Kami heran, tapi tetap sahabat tidak kecoh. Dia senyap, tak kata apa, tak menyampuk. Cuba lagi dia jawab, dia betul. Ini mereka beradab dengan Nabi SAW. Nabi bercakap dengan orang tu. Jadi dia pelik, dia diam, seolah-olah tidak tahu. Tapi bila Nabi jawab, dia kata betul, seolah-olah dia itu orang yang sudah tahu. Kemudian orang tu tanya lagi, akhbirni anil iman, beritahu aku tentang iman. Atau terjemahan dia kata, apa dia iman? Maka sabda Nabi SAW, antumina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil akhir wa qadri khairihi wa syarrihi. Iaitu 6 rukun iman. Iman itu engkau beriman dengan Allah. Ada terjemahan, tertinggal malaikat, belum tulis. Lepas Allah tulis malaikat, Rasulnya, kitabnya, hari kiamat, qadar dan qadar, ketentuan yang baik dan buruk. Ada 6. Yang tu apa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 6. Ada lepas Allah, malaikat. Beriman dengan Allah, malaikat, Rasul-Rasul, kitabnya. Kemudian orang itu berkata, betul, sadaqta, betul. Kemudian dia tanya lagi, akhbirni anil ihsan, beritahu aku tentang ihsan. Yang ini Nabi tak jawab. Maknanya Nabi tidak memandai-mandai. Nabi kata apa? Mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il. Tidaklah yang kena tanya ni lebih tahu daripada yang bertanya. Nampak? Jadi ini juga pengajaran kepada kita. Walaupun kita ni jadi orang yang alim, ulama ke, ustaz ke, yang mengajar agama ke, jangan kita rasa semua benda kita boleh jawab. Sebab Nabi SAW sendiri tak semua benda Nabi jawab. Ditanya tentang Islam, Nabi jawab. Tanya tentang iman, Nabi jawab. Tanya tentang ihsan, iman, ihsan tu belum lagi. Silakan. Ditanya tentang ihsan, maka Nabi kata, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Jawab. Tanya tentang ihsan, Nabi kata ihsan itu, Quran sebut innallaha yuhibbul muhsinin. Ihsan ni apa? Engkau beribadah kepada Allah seperti engkau melihat Allah. Kiranya engkau tidak dapat melihat Allah, Allah melihat engkau. Mana dalam solat kita tidak jaga segi luaran saja. Imam Al-Ghazali rahimahullah disebut ibadah jadi ada zahir, zahiruha wa batinuha. Yang zahir itu yang mana nampak kita berdiri, rukuk, sujud, bacaan kita, itu zahir. Yang batin ni yang dalam. Adakah hati kita berserta dengan bacaan yang kita baca? Kita baca itu kita hayati tak? Kita solat, dia fikir apa? Dia fikir kenapa harimau Melaya kalah? Ataupun lepas solat lepas ni aku nak pergi kedai Munifah makan nasi Arab. Tengah solat hati kita berbicara macam-macam. Maka solat ibadah yang tidak ada sifat ihsan. Ihsan itu anta'budallaha ka'annaka tarahu. Kau beribadah pada Allah macam kau seperti kau melihat Allah berada di depan. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau kau tak boleh nampak dan memang kau tak nampak, maka dia lihat kau. Allah melihat hati kita, apa yang tersembunyi dalam dada kita. Baik, Nabi jawab 3 tu je. Lepas tu dia tanya pula, akhbirni anis-sa'ah, beritahu kepada aku tentang hari kiamat. Yang ini Nabi kata, saya silap yang ini baru Nabi kata, mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il. Tidaklah yang kena tanya ni lebih tahu daripada yang bertanya. Maknanya ada benda Nabi tak jawab. So kita pun sama. Kalau kita jadi guru agama, ustaz, ulama apa, ada benda yang kita tak tahu, kita kata ya wallahu a'lam. Senang. Wallahu a'lam, nanti saya rujuk dulu. Ataupun awak tanya orang lain. Kan?
Dia kata wallahu a'lam. Itulah jawapannya. Okey. Kemudian dia tak tanya tentang kiamat. Bila berlaku kiamat? Laki-laki itu tanya, akhbirni an alamatiha. Beritahu aku tentang tanda-tanda kiamat. Apa dia tanda-tanda kiamat? Yang tu Nabi jawab. Dia kata antara ni apa? Amma tadi antari dan ammatu rabbataha. Hadis kata rabbataha. Seorang perempuan hamba akan melahirkan tuannya laki-laki. Atau riwayat kata tuannya perempuan. Rabbaha atau rabbataha. Yang mana kata para ulama ini tanda-tanda akhir zaman. Dia kata zuhur uquqi walidain, akan terzahirnya penderhakaan kepada kedua ibu bapa. Akhir zaman akan banyak anak-anak akan bermuamalah dengan ibu bapa mereka ka muamalatil rabb ala abdi, seperti seorang tuan akan layan hamba dia. Jadi hari ini banyak kan orang-orang yang dilayan mak dia macam hamba kan. Mak dia mungkin mak dia sepak terhadap mak dia, halau pada. Itu tanda-tanda kiamat. Tapi sebahagian ulama juga kata akhir zaman akan banyak berlaku peperangan. Bila banyak berlaku peperangan, akan banyak berlaku perempuan jadi hamba. Bila perempuan jadi hamba, dia boleh disetubuhi tanpa nikah. Bila tuan dia menutubuhi dia, maka lahir anak. Kedudukan anak tu macam mana? Dia dikira anak hamba atau anak tuan. Mengikut hukum, dia dalam rumah itu akan jadi tuan. Katakan saya ni tuan rumah, saya pergi perang dapat hamba, dan saya pilih yang cun-cun kan? Yang cun-cun baik kan? Jadi saya pilih hamba kan? Lahir anak, tak jadi nikah. Saya hamba ini milik macam barang. Rasa tak suka boleh jual. Okey, kalau cantik tak jual kan? Okey, saya pilih setubuhi tanpa nikah, lahir anak. Dalam rumah saya, anak ini dia akan jadi anak tuan. Nanti bila anak dia besar, dia tengok ayah dia, arahkan perempuan ni, kau cuci baju, kau basuh lantai, kau buat kain kopi, gini-gini. Anak dia besar, dia tengok ayah dia layan perempuan tu macam, bukan macam, sebagai hamba, dia boleh besar, dia pun akan suruh, kau orang tua, baju aku dah cuci belum? Dia akan layan mak yang lahirkan dia seperti hamba. Itu sebahagian tafsiran para ulama tentang hadis ini. Wallahu a'lam. Kita anggap dua-duanya ada kemungkinan. Betul kan? Baik, seterusnya kata engkau akan lihat antara mufal al-a'la ri'a asya yatatawaluna fil bunyan. Engkau akan nampak orang miskin yang tidak berpakaian, yang tidak ada kasut, mereka akan berlumba-lumba dalam meninggikan bangunan. Yang ini tuan-tuan boleh tengok sekarang jelas keturunan orang Arab yang ada di sebelah negara-negara Teluk, di Kuwait, di Dubai, Emirat Arab Bersatu, Qatar dan sebagainya. Ini mereka ni dulu raja-raja Amir-Amir Arab ni, Imarat, Saudi, mereka itu asalnya orang-orang Badui. Orang-orang Badui pada zaman Nabi SAW, mereka ni ambil upah ri'a asyad, ambil upah jaga kambing, ambil upah mengembala unta. Bila Nabi sebut benda ni depan para sahabat, mungkin sahabat pun tak faham macam mana orang yang tak ada pakaian, nak beli baju pun tak ada duit, yang tidak ada kasut, nak beli kasut pun tak mampu, tetapi boleh buat bangunan-bangunan tinggi. Dan bukan buat bangunan tinggi, Nabi kata ya tatawaluna. Ya tatawaluna ni bukan seorang buat, dia buat. Oh, kau buat tinggi tu, aku buat tinggi lagi. Oh, kau Malaysia ada menara Twin Tower Petronas, aku buat gila tu. Tengok Burj Khalifa yang Tom Cruise buat lakon cerita Mission Impossible kan, tinggi tu. Ni Mekah pernah tahu kan? Mekah buat Rasul tiba, ya tatawalun, berlumba-lumba. Kau buat, aku buat. Kau buat tinggi, aku lagi tinggi. Aku lagi tinggi, aku lagi tinggi. Berlumba-lumba. Ini tanda kiamat. Asalnya mereka itu adalah orang-orang yang berpundamani di padang pasir. Selepas perang dunia kedua, Allah telah jadikan negara-negara Arab ni
Menjumpa telaga minyak, akhirnya menjadi kaya. Itu dia. Zahirlah jelas bukti kebenaran Nabi Muhammad SAW. Tanda kiamat, mereka berlumur memilih bangunan-bangunan tinggi. Selepas laki-laki itu bertanya, dia pun hilang, dia pun pergi. Kata Umar bin Khattab, "Falabithtu maliya," aku diam diri beberapa ketika. Ulama-ulama hadis kata diam diri beberapa ketika ni orang tahu 3 hari. Tulis 3 hari. Maknanya Umar yang mula-mula tadi heran tengok pakaiannya putih, sangat putih, rambutnya sangat hitam, tapi tak kenal. Dia jalan dekat Nabi sampai kat depan, duduk depan. Padahal dah terlambat. Kan kalau kita ngajar kuliah kan takkan jadi duduk depan kan. Dia jalan selama daripada depan duduk kat Nabi, peka-peka. Tanya Muhammad, sebut nama dia, wahai Muhammad. Pelik. Tanya, Nabi jawab, betul kau jawab. Dia boleh kata, sadaqta, engkau betul. Ya, pelik keadaan ini. Sahabat diam. Patut lepas dia hilang, dia balik. Bisik Nabi, siapa tu? Member ke? Kan? Tak pun tanya, siapa? Kita kan, kita akan tanya, siapa tu? Tapi mereka berdiam diri. Umar bin Khattab berdiam diri. Falabithtu maliya, aku diam beberapa ketika. Yang kata para ulama, tempoh itu berlalu 3 hari. Bila dia tak tanya, akhirnya Nabi SAW yang tanya. Nabi tanya apa? Ya Umar, atadri man as-sa'il? Wahai Umar, kau tahu tak siapa yang tanya soalan hari itu? Tengok Umar bin Khattab, dia jawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul lebih tahu. Dia tak teka. Nabi tanya, siapa tu? Kau tahu tak siapa tu yang tanya soalan? Barangkali best friend, barangkali member lama. Dia tak tanya, dia tak jawab itu. Dia kata Allah dan Rasul lebih mengetahui. Beradabnya para sahabat dengan Nabi SAW. Kemudian Nabi pun beritahu, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Satu riwayat kata yu'allimukum amra dinikum. Itulah dia malaikat Jibril yang datang kepada kamu untuk mengajarkan agama kamu atau mengajarkan tentang urusan agama kamu. Ini dalil bahawa para malaikat boleh menyerupai manusia. Rupa yang kacak, segak, kemas, seperti Dihya al-Kalbi. Para sahabat pernah gambarkan laki-laki yang datang jumpa Nabi SAW, yang dikatakan dia ni, Nabi kata dia ni malaikat Jibril. Wajahnya kacak seperti Dihya al-Kalbi. Maknanya di kalangan orang Madinah tu ada satu orang laki-laki handsome, kacak. Macam itulah penampilan laki-laki ni. Dalam hadis Jibril ini telah menunjukkan kepada kita bahawa yang disebutkan iman itu iman kepada Allah, Rasul, kitab, malaikat, hari kiamat dan qadar dan qadar. Kepercayaan kepada perkara-perkara inilah yang dikatakan iman, iaitu 6 rukun-rukun iman. Maka kita yang dikatakan beriman, kita yang percaya kepada 6 perkara ini. Ya, macam mana kita sebagai orang beriman? Kalau kita orang minta kepada kita beriman kepada Allah itu apa? Huraikan. Beriman pada malaikat tu apa? Malaikat ni is buat kayu, ada sayap, batu bulan. Itu orang Kristian percaya. Hatta orang Kristian bertanya dia, macam mana gereja-gereja membuat lukisan-lukisan di dinding-dinding dia, biara dia yang dibuat gambar Buddha atau orang perempuan yang ada sayap atau ada bulan. Bulan tu mana datang? Dia apa tak tahu. Tak mana datang. Kita duk main WhatsApp ambil gambar kan. Ambil gambar pakai bulan, tak apa. So malaikat apa? Beriman pada malaikat? Entah. Beriman pada Rasul? Ya beriman. Mana kita beriman? Rasul. Macam mana beriman? Tak tahu. Beriman kepada kitab? Ya, kitab Quran. Kita beriman. Beriman macam mana? Beriman kepada hari kiamat.
beriman kepada qada dan qadar, maka ini memerlukan pengajian yang lain, iaitu pengajian berkaitan dengan rukun-rukun iman, pengajian berkaitan dengan akidah dan iman, tauhid. Yang ini tuan-tuan boleh rujuk antara kitab yang bagus, Dr. Muhammad Naim Yassin, Al-Iman. Kalau ada jual dekat kedai, mencari kitab Al-Iman, terjemahan Melayu kan, iman, rukun-rukunnya, hakikatnya dan pembatalannya, daripada kitab Arab, selipus pengajian universiti. Sini ada mengaji sangat, ada Al-Iman, Arkanuhu, Haqiqatuhu wa Nawaqiduhu, ada terjemahan. Tak pun kita kedai buku, cari buku bertajuk Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah yang dikarang oleh bekas Mufti Sabah, Haji Said Haji Ibrahim. Itu pun dibahaskan secara detail rukun-rukun iman. Beriman kepada Allah satu bab, beriman satu masal, beriman kepada malaikat, beriman kepada Nabi, Rasul-Rasul, beriman kepada kitab-kitab, beriman pada hari kiamat, beriman kepada qada dan qadar, dan perkara-perkara yang menyebabkan iman jadi terbatal disebutkan dalam itu. Jadi malam ini kita baca tafsir saja secara ringkas, ya. Wallahu ta'ala a'lam. InsyaAllah akan datang kita sambung pada muka surat 17. Akan datang tu saya terlalu bila tengok jadual yang keluarnya. Ini pun malam ini sebab saya ganti Ustaz Syed Fadil yang keunjuran Kenapa Haji. Wallahu'alam. Jika kesempatan yang lain dan menunggu jadual yang dikeluarkan, kita sambung kepada tajuk beriman kepada yang gaib sebagai ciri takwa, muka surat 17. Jadi buku ni kalau boleh saya galakkan buat beli fotostip mengikut pengalaman. Fotostip ni dia tidak akan jadi bahan simpanan, dia akan jadi macam kertas mesyuarat, ada simpan. Jadi kalau buku kita akan jaga dengan baik, kita masuk dalam rak simpan. Nanti bila ada pengajian kita boleh, bila kita gampang kita boleh baca balik kitab. Kalau boleh ada jual kita boleh. Sekadar itu dahulu, masa belum dah pukul 11 10.50 kita tutup kan. Tutup bagi saya serah kepada pengurusi untuk menutup hadis itu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ucapkan kepada Ustaz Imran. Tentang kitab Tasawuf Tibian Surah Al-Baqarah. Dan di sini